Ala Ali Muhammad. Yang saya hormati lagi kasih Tuan Imam dan juga sidang jemaah sekalian. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi ini kita sambung tajuk kita yang sama seperti bulan lalu, iaitu tentang diri kita. Cuma pada bulan lepas kita telah bercakap berkaitan dengan dimensi dan persepsi. Pada bulan ni insyaAllah kita cuba selesaikan, iaitu berkaitan dengan komponen diri kita dan keperluannya, serta komponen diri kita dan fungsinya. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini kita dapat mengurus dan mentadbir diri kita dengan lebih baik. Jadi secara ringkasnya, bila kita sebut komponen diri kita, ada 4 komponen, iaitu fizikal, intelektual, emosi dan spiritual. Itu yang paling asas lah. Kalau kita nak kembangkan, dia banyaklah lagi, sosialnya, politiknya dan sebagainya. Tapi yang asasnya kita ada komponen fizikal, komponen intelektual, komponen emosi dan spiritual. Jadi komponen fizikal ni keperluan dia sebenarnya telah kita uruslah dan takbir dengan baik. Itu apa dia? Kita punya makan, minum, rehat, riadah dan tidur. Itu 5 dia. Makan, minum memang kita urus setiap hari. Tidur pun macam tu, riadah macam tu, dan rehat. Cuma kita nak bincang semula, adakah kita telah mengurus dan mentadbir keperluan ini dengan baik atau tidak. Misalnya makan dan minum. Dari perspektif Islam, bukan sebarang benda kita makan atau minum. Yang pasti kita kena ambil makanan dan minuman yang halal. Yang halal dan baik. Halal tu tak ada masalah lah. Halal tu dari segi hukumnya, sama ada halal tu dari segi zat makanan dan minuman tu. Misalnya kalau arak itu dari segi zatnya dah haram lah. Kalau babi itu dari segi zatnya pun dah haram. Air mineral ni dari segi zatnya halal, tapi kalau kita curi, haram lah. Ayam tu dari segi zatnya halal, tapi kalau kita tak sembelih dengan cara yang betul, haram lah. Jadi kita kena pastikan makanan dan minuman kita tu halal dari segi zat dan cara kita memperolehi ataupun menguruskannya sehingga kita boleh makan. Dan baik, baik. Misalnya air mineral water ni baik lah, berbanding dengan tea ice, berbanding dengan mungkin Nescafe. Ini kalau minum banyak pun tak ada masalah. Tapi kalau tea ice tu minum satu hari 5 gelas, ada masalah. Kalau jenis yang suka bertandang ke kedai kopi ni, pagi pergi, tengah hari pergi, petang pergi, malam pergi, jawabnya paling tidak pun 4 atau 5 lah. Tu kalau jenis minum habis balik. Tapi kalau jenis minum sembang lama, mungkin sekali datang tu 2 cawan, 2 gelas. Tak baik lah. Dan insyaAllah kalau diteruskan, besar kemungkinan boleh kena kencing manis dan macam-macam lagi lah, yang 3 serangkai.
Makanan pun macam tu. Daging tu yang halal baik untuk kita makan, tapi kalau tiap-tiap hari makan daging macam sekarang masa tu daging kita punya stok banyak lagi. Daging korban masing-masing dapat lebih daripada sekilo, ingatlah. Sekilo yang taman bagi lain, yang ni bagi lain dan sebagainya. Kalau tiap-tiap hari makan tak boleh juga. Kalau ikut sunnah daging ni 40 hari sekali jamah. Tapi kita dah tak ikut dah. Hari ni makan sate, esok makan burger, lepas tu lusa makan Kentucky Fried Chicken, macam-macam. Jadi tu punca penyakit, betul Cik Zul? Cik Zul orang medik dia tahulah. Punca penyakit sebenarnya pemakanan dan minum kita. Ditambah lagi pula dengan tak ada riadah, tak ada tidur, tak ada rehat yang cukup. Okey, insya-Allah lepas ni kita urus makan dan minum kita biar halal dan baik. Kemudian sebenarnya tidur perlu cukup. Macam kita ni dah berusia ni, Abang Hamzah, paling tidak pun 6 jam okeylah. 6 jam. Kalau tidur pukul 10 tu 11, 12, 1, 2, 3, 4. Cantik boleh bangun pukul 4 Atau kalau tidur pukul 12, pukul 6 bangun. Paling sedikit pun 6 jam. Tapi kadang-kadang kita dah terbiasa tidur lewat. Khususnya kalau anak-anak muda kita ni, dia tidur lewat lah. Bukan dia kadang membaca ke apa, dia menonton menonton talian. Sekarang tak ada TV pun tak apa kat rumah, sebab handset tu dah ada macam-macam. Jadi terlajak. Kalau setiap malam tidur lewat, dia ada masalah dari segi kesihatan. Ada hormon yang nanti bermasalah, tapi saya nak sebut secara terperinci hormon tu takut salah kan, sebab tu bidang medik ada hormon kan yang tidak akan terhasil dengan baik lah kalau tidur asyik lewat je. Akhirnya datang penyakit lah. Jadi sekali-sekala tak apa. Dia tidur awal, bangun awal, tu yang terbaik. Tidur awal, bangun awal. Paling awal mungkin kalau kita pukul 10 lah. Sebab nak baca Quran lagi, lepas isyak apa semua kan. Nak zikir sikit, nak selawat. Kita dah ujung-ujung ni yang dah 60 ni memang dia peluang terakhir lah, peluang terakhir. Sebab umur kematian lah sebenarnya. Dah masuk 60, umur kematian. Sebab Rasulullah kata umat dia umur kebiasaannya di antara 60 hingga 70. Saya alhamdulillah dah dapat 62. Dah nak mati tu. Tak tahu berapa lama lagi. Kalau umur Rasulullah 63, ada setahun lagi lah nak kena pulun tu. Pulun dan istiqamah. Kalau sembahyang sunat tu dulu tak buat, sekarang kena dah mula buat lah. Dan jangan tak boleh berhenti dah. Baca Quran pun tak boleh berhenti lah. Sampai bila? Sampai mati lah. Baik. Kemudian kena rehat tuan-tuan. Rehat. Rehat ni senang ni, dia punya formula. Bila terasa ada isyarat daripada tubuh kita, kena rehat lah. Macam dahaga lah dia punya. Itu isyarat bahawa badan kita perlukan air. Lapar, itu isyarat badan kita perlukan makanan. Jadi rehat ni macam tu juga. Kita dah rasa letih dah menggigil lah. Kata buat kerja dah sampai menggigil lah. Buat kerja pun sampai dah tak boleh fokus. Kalau kata menulis tu ataupun baca tu dah sampai tertidur-tidur, tu kena rehat lah. Jadi Allah jadikan tubuh badan kita ni ada banyak isyarat dia. Bila perlukan air,
kita rasa dahaga. Bila perlukan makanan, kita rasa lapar. Bila perlukan rehat, datang letih tu. Nah, tapi kadang kita paksa juga. Misalnya kita memandu daripada Johor Bahru ke utara. Dah perlu rehat dah. Tu yang kita ada di negara kita, R&R, rehat dan rawat. Tapi degil juga kita. Kalau dari Johor Bahru tu R&R yang mungkin air keruh lah, kita patut berhenti dah sekejap. Tapi kita lajak sampai hentian Sungai Perak baru berhenti. Jauh tu daripada Johor Bahru ke hentian Sungai Perak. Kereta tu pun kalau boleh bercakap, dia kata, berhentilah, rehat. Jadi kita kena ada rehat, tuan-tuan. Berapa jam nak rehat tu, itu subjektif lah. Dia tak macam tidur. Dah segar tu, sambung balik lah. Sambung balik. Nak baca buku ke, nak kerja. Kalau kata saya tengok, dulu masa belajar, ada pelajar masuk library tu, ya Allah, daripada mula buka library tu dia tak keluar-keluar, kan? Allah. Kalau pelajar Islam ni ada juga berhenti solat, kan? Ada berhenti juga solat. Tapi kadang kalau non-Muslim tu, kita perhatilah, sebab kita pun ada dalam library, kita berhenti solat tadi, dia tak berhenti lagi. Kita sambung balik, dia ada lagi dan tak berhenti. Tak tahulah ketahanan fizikal dia macam mana. Baik, tapi tak wajar lah. Itu akhirnya bergraduat, tapi dah tak betul lah kepala. Dapat ijazah, dapat master, dapat PhD. Lepas tu dah tak serupa orang lah. Pasal gaya hidup tu dah tak betul. Jadi walaupun kita nak skor dalam pelajaran pun, gaya hidup kena betul. Sampai tak ada rehat, tak boleh. Baik. Dan yang kelima, keperluan fizikal ialah perlu ada aktiviti riadah. Ini perlu. Itu sebab kalau kita lihat orang kita tahu dah tak ada riadah ni sebab obes. Obes. Badan semua macam dah overweight dah. Dia punya BMI pun dah tak betul lah. Jadi kena exercise, tuan-tuan. Paling tidak pun jalan. Kalau saya pun dah tak larat dah, nak jogging pun tak larat. Tapi perlu ada exercise lah. Orang perempuan dia banyak exercise dia kat rumah. Pasal jalan daripada dapur ke depan. Kalau di Sukat tu banyak kilometer. Tapi yang bahaya orang lelaki, orang lelaki dia balik rumah dia rehat lah. Rehat. Tapi Cik Zul tak saya jiran dia, saya nampak balik daripada surau, kejap lagi dia start bengkel ya. Sampai tengah hari je tu Lepas tu pergi zuhur, balik zuhur, sambung lagi. InsyaAllah memang sihat tu. Memang sihat, macam-macam kerja Cik Zul buat. Baik. Katalah kita dah urus keperluan fizikal ni dengan betul, tak selesai lagi, tuan-tuan. Sebab ada lagi tiga, iaitu keperluan intelektual, keperluan emosi dan keperluan spiritual. Kena urus tiap-tiap hari ni. Empat-empat komponen ni punya keperluan kena urus tiap-tiap hari. Secara istiqamah dan komprehensif, lengkap. Kalau kita hanya urus keperluan fizikal saja, itu baru tahap pertama kita mengurus keperluan diri kita. Dan tahap pertama ni, minta maaf, sama status dia. Kalau orang tu dia tak urus keperluan intelektual, emosi dan spiritual, dia hanya urus keperluan fizikal, tahap dia sama seperti seekor haiwan. Seperti seekor haiwan mengurus diri dia. Haiwan mana ada urus keperluan intelektual? Haiwan mana ada urus keperluan emosi? Dan haiwan mana ada urus keperluan spiritual? Keperluan spiritual dia tu secara fitrah. Kalau kita nak bercakap, dia ada juga keperluan spiritual, tapi secara fitrah. Secara khusus, tak ada. Maknanya hasil daripada usaha dia, tak ada. Jadi manusia kalau hanya urus keperluan fizikal dia telah merendahkan taraf dia, seolah-olah dia kata aku ni sebenarnya haiwan. Itu sebab dalam kitab-kitab tua dia sebut manusia ni haiwan yang berkata-kata. Berhati-hati tu.
Memang dalam kitab tu ada sebut kita ni haiwan, tapi dia tambah sikit haiwan yang berkata-kata. Jadi rupanya orang dulu pun dah sedar lah. Kalau kita hanya urus keperluan fizikal, itu macam kita merendahkan taraf diri kita. Seperti seekor haiwan. Makan, minum, rehat, tidur, riadah. Makan, minum, rehat sekejap, pergi gym, kan? Angkat besi, berketul-ketul badan, lepas tu tidur. Membaca tidak, habis tu dengan orang lain tak kisah, dengan Tuhan pun tak kisah, habis. Baik, jadi kita kena urus keperluan emosi, keperluan intelektual yang kedua. Keperluan intelektual ialah ilmu. Ilmu dan pengalaman yang baik-baik. Jadi ilmu ni kalau dari perspektif Islam dia dua cabang dia. Satu ilmu fardu ain dan satu lagi ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu fardu ain mesti cari tuan-tuan. Iaitu ilmu fardu ain dari segi tauhid mesti selesaikan. Ilmu fardu ain dari segi fiqh mesti selesaikan. Ilmu fardu ain dari segi tasawuf mesti selesaikan. Ilmu fardu ain dari segi tajwid mesti selesaikan. Jadi ilmu fardu ain dari segi tauhid ni untuk mengesahkan kita punya keimanan. Itu dia punya ultimate goal dia, matlamat akhir dia. Kita belajar tauhid ni nak mengesahkan keimanan kita. Supaya kita dalam sedar kita tidak melakukan syirik dan sebagainya. Jadi kena belajar tauhid tuan-tuan. Kena belajar makna tentang siapa Allah, siapa Nabi kita, siapa malaikat, bagaimana dengan cerita kitab ni, bagaimana dengan cerita apa ni alam akhirat ni, bagaimana tentang qada dan qadar. Itu yang basic di bawah rukun iman. Ada 6 perkara. Belajar sehingga kita faham dan yakin. Kalau setakat datang belajar aja tak faham-faham, bahaya tu. Jadi iman kita iman taklid. Ikut-ikut dia. Kalau setengah ulama kata tak sah iman ikut-ikut ni. Dia paling tidak pun kena iman ilmu. Lagi cantik iman tahap yakin. Jadi dia mula-mula kena ada kena ada proses belajar, faham, kemudian yakin. Dan tentang tauhid ni dia tak boleh 50-50. Bukan tak boleh 50-50. Kurang 0.01% pun tak sah. Keimanan kita tentang Allah mesti jazam 100%. Tak ada ruang kosong pun. Keimanan kita tentang Rasulullah 100%. Tak ada sikit pun kosong. Kalau ada cacat 0.01 habis tak sah. Misalnya, na'udzubillah, ni contoh je. Aku percaya kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Cuma sebagai seorang pemimpin dia ni na'udzubillah. Aku percaya Rasulullah tu sebagai Nabi dan Rasul. Cuma sebagai ketua keluarga, sebagai suami ni aku tak boleh. Tak boleh sikit pun. Ya Allah. Kita percaya kepada Rasulullah itu sebagai ikutan kita, sebagai pemimpin 100%, sebagai suami misali 100%, sebagai anak misali 100%, sebagai kawan misali 100%. Baik, kena belajar tuan-tuan. Kemudian dari segi fiqh, ilmu fiqh ni kita belajar kemuncak dia kerana nak mengesahkan ibadah kita. Kalau kita tak belajar fiqh, misalnya kita tak kenal yang mana satu najis, kita tak kenal macam mana yang dikatakan hadas, kita tak tahu cara nak mensucikannya, habis. Tak sah lah ibadah kita. Kita sembahyang, Masya Allah, dah berpuluh tahun rupanya tak sah. Sebab cara mensucikan najis tak betul. Misalnya orang lelaki bila masuk tandas, buang air kecil, sunnah dia kena berdehem 3 kali. Tapi jangan terikat sangat dengan 3 kali. Ada orang dia ada penyakit, kena lebih daripada 3 kali, bau tus. Kadang kita faham
faham tu dengan kepahaman yang sempit. Misalnya, kata 3 kali berdehem, 3 kali berdehem, lepas tu dia pun keluar. Walhal dia ada penyakit. Walaupun dah 3 kali, lepas tu ada keluar lagi. Jadi kena buat lebih lah. 3, 1 set. Lepas tu 3, 1 set. Mungkin 5 set baru clear. Kan? Orang yang tak ada masalah tu, 1 set cukup lah. Dah selesai. Tapi kita ni dah umur 60 lebih ni, saya tak kata orang lah. Saya mungkin 3 set baru selesai. 3 set baru selesai. Baru kita yakin dah tak ada dah kencing tu. Sebab kalau tak sah cara kita mensucikan diri daripada najis, sembahyang pun habis. Sembahyang habis, tawaf habis. Sebab tawaf tu kena berwuduk. Kalau besok pergi umrah, Allahu Akbar. Cara suci najis tak betul. Jadi rupanya masih menanggung najis, masih menanggung hadas. Jadi bukan saja sembahyang dia tak sah, tawaf dia pun tak sah. Bila tawaf tak sah, bermakna dia masih lagi tak lepas daripada ihram, pantang larang dia tu. Allahu Akbar. Bila masih lagi dalam ihram, pantang larang dia dahsyat. Salah satu pantang larang dia tak boleh menikah, tak boleh menikahkan. Allahu Akbar. Itu sebab bagus pergi umrah ni, bagus pergi haji. Tapi kalau fardu ain tak lepas, Allahu Akbar. Takut balik bawa masalah. Takut balik bawa masalah. Allahu Akbar. Jadi belajar fiqah tuan, belajar fiqah. Nah, untuk mengesahkan ibadah kita. Ibadah puasa nak sah kena ada fiqah dia. Ya. Ibadah umrah nak sah kena faham fiqah dia. Baik. Kemudian kita belajar tasawuf untuk mensucikan hati kita supaya tak ada mazmumah. Gantikan dengan mahmudah. Paling kemuncak sekali dalam hati kita ni mesti ada ikhlas. Saya menyampaikan kuliah kena ada keikhlasan, tuan-tuan kena mendengar kena ada keikhlasan. Ikhlas ni susah tuan-tuan, ya Allah. Minta doa banyak-banyaklah. Balik kita azan nak kena ada ikhlas. Kita jadi imam nak kena jadi ada ikhlas. Kita jadi makmum kena ada ikhlas. Ikhlas ni kerana Allah, bukan kerana lain-lain. Itu kalau kerana pahala, tak apa. Tidak mencacatkan ikhlas. Kerana nak masuk syurga, tak apa. Tidak mencacatkan ikhlas. Kerana takut masuk neraka, tak apa. Tidak mencacatkan ikhlas. Itu telah dibahaskan oleh ulama' dengan panjang lebar. Tapi kalau kerana orang, itu tak ikhlas. Kerana nak dipuji, itu tak ikhlas. Kerana rasa diri kita ni bagus, baik, tak ikhlas. Itu di bawah ujub, sum'ah, riak dan sebagainya. Kemudian kita kena belajar ilmu tajwid ni tuan-tuan. Walaupun tuntutannya fardu kifayah, tapi masa baca Quran, fardu ain ke atas kita untuk jaga tajwid tu. Kena belajar. Berapa kali nak belajar, ulanglah. Sebab tajwid ni pengalaman kita. Hari ni kita jumpa guru A, betulkan Fatihah. Dah betul lah dia kata. Selang berapa lama, jumpa guru B, ada lagi tak betul. Dah lama kita tak perasan. Rupa huruf zal tu dah tertebal, jadi zai. Siratal lazi. Itu zai tu kan. Dia nak nipis tu. Jadi ulang kan. Kalau nak koreksi sesama kita pun boleh juga. Kata kita tahu Imam Mawi tajwid dia bagus. Mam, dengar saya baca Fatihah, Mam. Kan? Kita pun dengar. Bukan kita lebih pandai, tapi kita sama-sama tolong cek. Dengan isteri kita ke, dengan suami kita, dengan anak kita. Anak kita ni kadang sekarang ni ada anak dah lebih pandai daripada kita, betul? Sebab dulu kita tak belajar di Mahat Tafiz. Anak kita anak kita dah pergi Mahat Tafiz, dia balik itu kau dah jadi ustazah, kau dengar abah baca ni, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Mungkin besok ada menantu kita dapat menantu ulama kan. Kau dengar abah baca ni Fatihah ni, tak apa.
Daripada kita terus dalam keadaan jahil. Jadi tuan-tuan, 4 cabang ilmu ni dipanggil fardu ain. Kemudian kita kena tambah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah. Fardu kifayah ni sifat dia mendatang. Misalnya saya fardu kifayah saya ilmu psikologi. Saya pilih nak kuasai ilmu psikologi ni atas tanggungjawab nak share dengan orang. Pertama tentulah untuk kebaikan diri. Tapi kita ada tanggungjawab fardu kifayah. Misalnya ada orang dia dah mendalami ilmu kejuruteraan. Dia bantu kita buat bangunan ni, buat jalan, salurkan air pipe. Jadi kita saling melengkapi. Ilmu fardu kifayah ni ada orang ambil bidang perubatan, macam Cik Zul bidang perubatan. Jadi kita tak tahu, kita tanya lah dia. Imam bidang pertahanan, keselamatan negara. Walaupun dah bersara, tapi banyak ilmu lah. 20 berapa tahun? 24 tahun. Komando lah tu kan. Pegawai waran 1. Oh banyak tu. Ilmu tu takkan hilang tu. Saya yakin tak hilang tu kan. Kalau terdesak, negara perlu lagi, terus dia pasang celoring kan. Cuma dari segi fizikal tu kita tak kuat macam orang muda lah. Tapi dari segi taktikal ada lagi kan. Ada lagi. Jadi saling melengkapi lah. Saya ambil psikologi. Bang Hamzah dulu PDRM kan. Bukan sharpshooter. Saya ingat lagi. Bang Hamzah sharpshooter kan. Bali pun. Jadi kita saling melengkapi. Jadi bidang masing-masing dalami. Macam kata Cik Zul dulu fardu kifayah medik kan. Kalau boleh jangan hilang lah. Revise. Sebab itulah sumbangan kita kepada orang lain. Fardu kifayah ni bukan untuk kita saja. Tapi kita perlu kongsi dengan orang lain. Saling melengkapi. Jadi insya-Allah kalau kita dah usahakan keperluan intelektual kita ni, dari segi ilmu, dia punya pelengkap dia, lepas tu kena praktis. Baru dia jadi pengalaman. Jadi keperluan intelektual ni, dia dari segi ilmu dan pengalaman. Ilmu tu kena cari, faham, yakin, lepas tu praktis. Barulah keperluan intelektual kita ni terisi. Jadi kalau kita cari je ilmu, faham, yakin tapi tak praktis, keperluan intelektual kita masih tak terisi. Okey, katakanlah sekarang kita dah isi dah keperluan intelektual. Tadi kita dah isi keperluan fizikal. Tapi kalau kita masih lagi tak isi keperluan emosi dan spiritual, itu baru tahap kedua. Maknanya kita ada fizikal yang sihat, cergas, ada intelektual yang pintar, bijaksana, tapi emosi tak terurus, spiritual tak terurus. Jadi tahap kedua ni dia jadi macam mana? Dia jadi orang yang sehat tubuh badan, pintar, dia berpotensi sebenarnya untuk buat benda baik dan juga berpotensi untuk buat benda tak baik. Berpotensi untuk jadi orang baik dan berpotensi untuk jadi orang jahat. Itu sebab kita tengok di luar sana ramai orang yang buat macam-macam kejahatan tu kan sihat tubuh badan dan pintar. Mengapa dia sihat tubuh badan dan pintar dia buat jahat? Pasal dia tak isi, dia tak urus keperluan emosi dan spiritual dia. Jadi dia tak peduli orang. Dia tak peduli orang, dia tak peduli Tuhan. Dia guna kesihatan tubuh badan dia, kepintaran akal dia untuk buat pelbagai kejahatan. Jadi kalau tak isi keperluan emosi dan spiritual ni bahaya. Makin sihat, makin pintar, makin besar kejahatan yang dia buat. Tengok yang merompak-rompak yang online ni, yang scammer ni. Ingat orang bodoh ke? Orang bodoh tak boleh scam kita. Betul? Dia scam bukan sebarang orang, bukan kita ni. Orang yang dulu kerja dengan kerjaan, jawatan jusa pun pernah kena scam. Tapi saya tak boleh sebutlah nama jawatan dia tu, walaupun saya tahu. Kena scam. Bukan ribu, puluh ribu, habis duit. Saya cuba di scam lah, tapi asyik baik, sempat tersedah.
Kan dia kata macam dia mengaku dia ni daripada Jabatan Hasil Dalam Negeri lah, kononnya ada orang guna nama saya pun layan. Lepas tu siap kena buat aduan polis lah. Terus dapat kontak polis lah tu. Lepas tu buat report online lah. Dengan syarat masa saya nak buat report online tu, saya kena seorang-seorang je, tak boleh ada orang. Dia nak psycho kita lah. Dia terdengar macam ada orang je, terus batal. Sebab dia memang tak kita seorang je. Walaupun atas talian, psikologi dia tinggi juga tu. Dia boleh senang je tuan-tuan. Macam mana dia boleh pengaruhi kita? Dia main dengan benda yang kita takut. Atau benda yang kita suka. Benda yang kita suka apa? Duit. Kadang-kadang dia scam, dia kata, tuan-tuan, tuan ada nak dapat duit ni, 10,000. Duit tu dah ada ni. Cuma tuan perlu bayar sikit je. Bayar 100. Tuan-tuan bayar 100, dalam sejam kita proses, tuan boleh cek akaun Maybank. Dah ada dah 10,000. Kan kita suka dapat duit, betul? Kita pun masuklah 100. Tunggu sejam tak ada, 2 jam tak ada. Dia pun telefon. Kita telefon memang dia tak angkat. Dia telefon, dia kata, tuan, ada perubahan lah sikit. Kena tambah lagi 100. Kita masa tu memang tak duit tu. Tak duit. Tambah. Lalah dia kata nak dapat 10,000. Kita dah masuk 10,000. Duit tak dapat. Baru kita tersedar. Kena tipu. Dan lagi satu, dia psycho kita dengan benda yang kita takut. Benda kita takut apa? Kena tindakan undang-undang. Kena penjara. Betul? Kena bayar saman. Dia kata, tuan, ada atas nama tuan ni ada barangan sampai ni. Jadi kita dah buka ni sebab kita curiga sikit barang ni. Kita buka ada barang terlarang. Macam mana tuan? Kita dengar dah umur 60 ni nak masuk lokap, masuk penjara, tak tahan kita. Betul? Jadi macam mana nak selesai? Jadi cara dia dua tu. Dia main psikologi kita, benda yang kita suka, benda yang kita takut. Benda yang kita mahu, benda yang kita tak mahu. Baik tuan-tuan. Jadi mereka ni apa? Mereka ni sehat tubuh badan, pintar. Ni yang buat bermacam kejahatan. Yang buat kejahatan besar-besar ni atau kecil-kecil ni, semua orang sehat dan pintar. Mengapa dia boleh buat lagi kezaliman ini? Pasal dia tak isi keperluan emosi dan spiritual dia. Jadi bila dia tak isi keperluan emosi dia, dia tak ada kasih sayang, tak ada penghargaan, tak ada penghormatan. Sebab keperluan emosi yang paling basic ialah kasih sayang. Kita kena beri emosi kita kasih sayang. Kita kena beri emosi kita penghargaan, penghormatan. Tapi kasih sayang, penghormatan, penghargaan ni dia punya formula Bang Ali, kena beri dulu baru kita dapat. Lagi banyak kita beri, lagi banyak kita dapat. First give, then you receive. Kita beri kasih sayang, nanti dibalas dengan kasih sayang. Cuma kita kadang-kadang, aku bagi salam. Contoh dia tak jawab pun, tak apa. Dia tak jawab tak apa. Tapi yang akan beri balik tu Allah. Bagaimana Allah beri mungkin bukan melalui orang tu. Kita dah beri kasih sayang pada anak kita. Na'udzubillah. Ni contoh je. Tapi anak kita tak beri balik kasih sayang. Nanti Allah hantar ada orang macam anak kita. Mungkin ada setengah orang anak kandung tak peduli ke dia. Tapi ramai anak murid peduli ke dia. Kan? Anak kandung tak peduli ke dia. Dah berjaya tak peduli ke dia. Tapi anak murid dia, wallah, sayang dia lebih macam sayang anak kandung sayang bapak. Tapi yang cantiknya anak kita beri dia kasih sayang, dia balas balik kasih sayang. Saya berani cakap ni kan ada anak durhaka. Mak bapak, semua mak bapak sayang anak dia kan. Tapi kan ada anak durhaka, dia tak peduli ke mak bapak dia. Akhirnya Allah hantar anak orang lain jaga bapak dia. Jaga bapak dia. Lebih baik daripada dia jaga. Tapi rugilah anak tadi. Tapi tuan-tuan yakin kalau kita beri kasih sayang, pasti akan dibalas dengan kasih sayang.
Siapa yang balas balik itu? Orang mana? Wallahu alam. Tapi Allah pasti akan hantar orang yang akan sayang kita. Begitu juga kalau kita hormat seseorang, nanti kita akan dihormati. Kita hargai, kita akan dihargai semula. Tapi masalahnya ramai orang dia tunggu. Asyik aku je nak memberi kasih sayang. Ini tak bertemu lah. Dia patut macam ni. Saling nak memberi. Suami isteri saling nak memberi. Akhirnya bertemulah kasih sayang tu. Suami isteri saling menghargai. Akhirnya bertemulah penghargaan tu. Tapi kalau masing-masing menunggu, dia macam garis selari. Dia tak akan bertemu. Masing-masing menunggu. Dia tak akan bertemu. Dia kena masing-masing ingin memberi, akhirnya bertemu. Bertemu, kasih sayang, bertemu penghargaan, bertemu penghormatan, baru seronok. Macam kita duduk kat taman ni, saling berkasih sayang, saling menghargai, saling menghormati. Kasih sayang jiran kita, tu paling utamalah sebelah. Saya betulan Zul jiran saya yang dekat lah. Sebenarnya taman kita ni semua dah jadi jiran. Sebab kalau ikut jiran, dia punya kiraan 40 rumah ke sana, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Jadi kena belaka. Daripada rumah saya ke rumah Bang Ali tu ada 40 buah rumah. Ada. Jadi kita jiran. Jadi kena saling sayang menyayangi. Macam mana? Nak cakap I love you kepada jiran kita? Lari jiran kita. Tiba-tiba saya bangun pagi cakap pada Cik Zul. Cik Zul, I love you. Cik Zul pun lagi. Silap-silap saya ingat Cik Zul keluar. Tiba-tiba orang lain keluar. Orang tu pun terkejut. Apa dia ni pagi-pagi I love you? Sebab di Malaysia ni kalau sebut I love you, kita ingat cinta yang membawa kepada perkahwinan je. Sebenarnya I love you tu kalau di barat tak semestinya dia nak kahwin dengan kita. Dia macam saya suka kat awak. Kan? Dia macam ni. Tak cakap tapi kita kalau kita sayang seseorang tu, bila dia dapat kebaikan, kita suka. Kita tengok dia dapat kebaikan. Tengok jiran kita dapat kereta baru. Alhamdulillah dapat kereta. Pasal Sabtu dapat kereta baru kan. Kita suka tengok. Kan? Tapi kalau pasal Sabtu dapat kereta baru, kita bengkak. Oi, dah pencen pun boleh kereta baru lagi. Itu tak ada kasih sayang. Dia dapat tahu anak dia dapat straight A. Suka kita. Walaupun anak kita tak dapat straight A. Itu ada kasih sayang lah. Kita tengok jiran kita sehat. Kita suka dia. Kan bagus jiran kita sehat. Kalau dia tak sehat. Kan? Pening juga kepala kita. Kejap-kejap dia datang. Dia tolong hantar klinik. Lepas hantar klinik, hantar hospital. Lepas hantar hospital, hantar IJN pula. Kan? Baik tuan-tuan. Penghargaan pun macam tu. Paling tidak pun kalau dia beri, kita beri sesuatu, ucap terima kasih ke, ataupun balas dengan senyuman ke, ataupun walaupun dia tak tahu, dia beri kita makanan, makanlah. Itu satu penghargaan. Ini kalau orang beri makanan tu baik, aku menyampah betul dia ni. Bukannya sedap dia bagi, kita buang. Walaupun dia tak nampak, tapi perbuatan kita tu tidak menghargai. Nanti dibalas. Nanti kita juga tidak akan dihargai. Hormat je ni. Kita lalu bawa kereta slow-slow lah. Itu kita hormat jiran kita lah. Ni kalau lalu kat taman ni berdesuk dengan kelajuan berapa kilometer balik? 40 kilometer. Dengan bunyi motornya serak rem sikit. Tarik kelas. Itu tidak menghormati. Tidak menghormati jiran. Misalnya dah tengah malam balik dengan motor bunyi wow. Orang tengah tidur tu. Tengah hari orang tengah tidur. Bunyi bising. Tak menghormati. Bila kita tak tahu menghormati, akhirnya kita tidak dihormati. Akhirnya hubungan kemanusiaan jadi kacau. Jadi emosi kita ni, keperluan dia paling basic. Kasih sayang, penghormatan, penghargaan. Kita beri, insya-Allah kita dapat balik. Dan kalau masing-masing jaga keperluan emosi ni, akhirnya kita hidup dalam keadaan
saling berkasih sayang, saling menghargai, saling menghormati, dan hubungan hablum minan nas kita harmoni. Itu paling basic. Dan insya-Allah kalau kita dah isi keperluan fizikal, keperluan intelektual, keperluan emosi, tapi tak isi keperluan spiritual, tak lengkap lagi. Kita akan jadi macam mana? Jadi orang yang sihat, pintar, okey, baik dengan manusia, tetapi masih durhaka dengan Tuhan kita, dengan Allah. Kan ada lagi, betul. Sihat tubuh badan, pintar, belajar bukan setakat dalam Malaysia, tak cukup dalam Malaysia. Habis belajar dalam Malaysia, pergi luar negara. Tak cukup Asia Tenggara, pergi Asia Tengah. Tak cukup Asia Tengah, pergi Asia Timur. Habis Asia, pergi Eropah pula. Dengan orang bukan main baik lagi, tapi semayang tidak. Ada, betul. Semayang tidak, puasa tidak, ada duit, dah wajib pergi umrah, tak pergi. Ada duit, dah wajib pergi haji, tak pergi. Duit simpan dalam institusi keuangan, juta. Saya ada dapat maklumat. Sebenarnya ramai orang Melayu bertaraf jutawan, tapi jutawan senyap. Tapi saya tak boleh sebut lah. Tapi ya Allah, sumber dari mana tu saya tak boleh sebut. Tapi sumber yang sahih. Berjuta duitnya Bang Hamzah. Berjuta. Tapi ada duit yang berjuta tapi tak pergi umrah lagi, Mam. Ada yang tak pergi haji lagi. Ada yang tak tunai tanggungjawab fardu kifayah dia. Orang duit banyak ni, kita jangan cemburu sebab dia ada tanggungjawab fardu kifayah yang tak sama dengan kita. Kita duit cukup-cukup, saya buat contoh ni. Kita duit cukup-cukup je. Kata surau ni bocor, kan? Kita nak makan pun tak lepas, kita tak wajib atas kita, kan? Tapi orang yang berjuta tu, kalau surau ni bocor, dia buat tak tahu je, berdosa dia. Begitu juga kalau ada ahli keluarga dia, jiran dia yang nak menyelesaikan ilmu fardu ain, tak cukup duit. Misalnya dia nak belajar, tak cukup duit. Yang orang banyak duit ni, dia wajib mendatang. Duit banyak ni, kita jangan cemburu sangat orang duit banyak, pasal dia ada tanggungjawab lain. Kena zakat dan sebagainya. Baik. Tapi kalau tak selesai dia punya spiritual, dia akan jadi macam tu lah. Dia akan jadi macam tu. Maknanya tubuh badan sihat, akal dah pintar dengan manusia, okey, tapi dengan Allah masih durhaka. Semayang tidak, apa semua tidak. Ataupun kalau semayang pun tahun sekali, 2 kali ya. Sembahyang hari raya Aidilfitri, Aidil Adha. Tu pun tak dengar khutbah Bang Ali. Tak dengar khutbah. Lepas habis, sebab dia kata khutbah hari raya tu tak wajib. Memang tak wajib. Tapi dah setahun sekali sembahyang raya haji, dengarlah khutbah tu. Tapi khutbah kita pun kadang tak ikut sunnah. Dia khutbah raya ni pendek je. Betul Pendek je. Lepas tu kalau raya haji, lepas tu orang nak sembelih korban. Kalau hari raya Fitri ni, lepas tu orang nak berziarah. Baik. Kadang kita sambung, kita minta maaf cakap mungkin sensitif. Kadang kita sambung macam-macam aktiviti lagi lepas sembahyang raya dah khutbah, lepas khutbah sambung lagi. Nampak macam baik kan, tapi dia sebenarnya tak perlu pun. Misalnya tahlil lah, marhaban lah lagi. Subhanallah. Tapi nak buat macam mana, dah jadi tradisi tempat kita. Lepas khutbah sekarang, kat khutbah raya ada tahlil lagi, panjang pula tahlil tu, kan? Benda tu baik, tapi sebenarnya tak tepat. Tak tepat. Yang tepat lepas khutbah, dah balik, kan? Balik pergi. Kalau hari raya haji tu pergi sembelih korban. Kalau hari raya puasa tu pergi ziarah mak bapak dan sebagainya.
Nak tahlil panjang kejap lagi. Baik. So, jadi kena isi keperluan spiritual. Apa dia keperluan spiritual? Yang paling utama sekali, sesudah kita Islam, sesudah kita kata kita beriman, jangan tinggalkan solat. Solat yang fardu 5 tu jangan tinggal. Kalau tak mampu nak buat sunat qabliyah, ba'diyah, sunat witir ni yang 5 jangan tinggal. Jangan tinggal. Tak mampu nak tunai secara berjemaah pun buatlah semayang seorang-seorang kat rumah. Tak mampu nak datang surau buat kat rumah. Tak mampu nak buat di awal waktu, jangan sampai tak buat. Asar masuk pukul 4.44. Nak semayang pukul 4 tu, saya pukul 4 bolehlah semayang zuhur. Allahu Akbar. Semayanglah. Walaupun kurang berakhlak kita kepada Allah. Allah dah bagi kita macam-macam, percuma betul? Ni 24 jam tanpa gagal, selagi kita ada hayat, Allah bagi oksigen tanpa susah payah. Ada orang nak dapat oksigen, Cik Zul pernah lah. Payahnya nak dapat oksigen, betul-betul. Nak nafas susah. Kita ni sambil bercakap, oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Relax je. Ya Allah. Ni jantung tak pernah berhenti bekerja, faham tak? Daripada kita dalam Dalam rahim. Dia berhenti tak berhenti, meninggal. Ataupun dia ada sakit, tak berhenti sebenarnya. Kalau berhenti, out lah. Tapi ada juga kes dia dah berhenti sekejap. Tapi sebenarnya nyawa masih ada lagi. Dia dah berhenti sekejap. Tapi bagi CPR, datang balik. Cik Zul pernah kena lah kan. Tak tentu arah betul Cik Zul. Duduk tak kena, berdiri tak kena. Cik baik ada ilmu perubatan. Jadi tahu juga kalau orang tak faham ilmu perubatan mati. Baik. Semayang jangan tinggal. Kemudian tuan-tuan, kena tambah. Slowly kena tambah. Keperluan spiritual kita kena ditambah. Kalau tanya saya nak tambah apa? Sesudah kita solat, usahakan jangan tinggal ni. Puasa apa? Puasa Ramadan, jangan tinggal. Kita ambil yang bawah rukun Islam. Bawah rukun iman. Lepas tu apa? Zakat, jangan tinggal. Haji, kalau dah mampu, carilah jalan, pergi. Ada anak murid saya, tahun lepas pergi, tahun ni pergi. Tapi bukan muasasah. Dia pergi package. Sebab duit dia banyak. Dia businessman, trading punya orang. Orang trading ni, kadang-kadang satu hari pendapatan dia 1,000, 2,000, 3,000. Satu bulan boleh dapat, dia trading ni. Saham. Jadi orang saham ni jutawan senyap. Dia tak beritahu kita. Kadang-kadang dia duduk kat rumah. Pagi dia main saham online. Petang dia main. Malam dia main. Dia tidur tu kali. Dia dah ada 500 USD. 500 USD kali dengan RM4. Berapa tu? Banyak duit dia orang. Banyak je orang. Tahun lepas pergi haji, tahun ni pun pergi haji. Tahun ni bawa keluarga dia. Pergi package. Tu package 70,000, 80,000 tu. Jadi kalau kita berduit, pergi. Itu keperluan spiritual kita. Sebab keperluan spiritual masa kita pergi umrah dan haji itu, yang terisi itu takkan kita dapat kat sini. Betul? Macam mana kita semayang kat sini pun, macam mana kita puasa kat sini, kalau kita ada rezeki pergi umrah, dia ada pengisian keperluan spiritual yang lain. Kalau kita dapat pergi haji, duduk dekat Arafah tu ada keperluan spiritual yang terisi. Duduk dekat Muzdalifah, dekat Mina, pergi melontar. Baik. Kemudian kena ada kelaziman. Teruskan berzikir tuan-tuan. Dalam bentuk yang lebih khusus. Semua amal baik itu zikrullah.
Tapi yang maksud saya kena ada yang khusus ni ialah misalnya tiap-tiap hari kita jangan tinggal istighfar. Kalau mampu 10 kali lah. Tiap-tiap hari jangan tinggal tahlil kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah tu. Dan tiap-tiap hari jangan tinggal selawat kita. Allahumma salli ala Muhammad. 3 ni cukup lah. Telah dibincangkan. 3 ni paling basic. Istighfar jangan tinggal. Sebab kita ni banyak dosa. Minta ampun sebelum kita kembali menghadap Allah. Tahlil jangan tinggal. Pasal kita tak takut tak sedar. Kita punya syahadah tu terbatal. Sebab Rasulullah dah warning dah. Akhir zaman ni ada yang beriman pagi, petang kufur. Ada yang petang beriman, pagi kufur. Tanpa sedar. Jadi perbarui kita punya syahadah. Dan selawat. Kita amat perlukan syafaat daripada Rasulullah. Jadi macam mana kita kata kita nak syafaat Rasulullah. Tapi di dunia ketika hidup kita tak ada pun menzahirkan cinta kita tu. Jadi tuan-tuan. Isi keperluan spiritual kita insya-Allah. Kita akan rasa kita ni benar-benar bertuhan dan kita akan rasa kita ni benar-benar hamba. Maksud rasa bertuhan tu, ramai orang tahu dia ada Tuhan tapi dia tak rasa bertuhan. Apa maksud dia? Bila dia seorang dia buat maksiat. Itu dia tak rasa dia bertuhan lah. Kalau dia rasa bertuhan, dia duduk seorang pun dia tak buat maksiat. Pasal bila dia rasa bertuhan, bermakna, Tuhan aku sedang perhati. Tuhan aku sedang dengar. Tuhan aku sedang nilai aku. Jadi itu maksud dia. Kalau kita diuji, kalau tak rasa bertuhan, kita akan rasa putus asa lah. Tapi kalau kita, aku ada Tuhan. Tak ada putus asa sebenarnya. Tak ada kecewa. Kemudian, kalau kita dah isi keperluan spiritual kita, kita akan dapat juga satu rasa, itu rasa hamba. Rasa hamba. Rasa hamba ni, kalau ada rasa hamba, kita akan terjaga keikhlasan kita. Kita akan rasa kita tawaduk tu akan ada. Pasal apa? Hamba bukan memiliki. Yang memiliki Tuan. Kalau kita boleh guna istilah Tuan. Yang memiliki Tuan. Dalam konteks kita ni, Tuan kita Allah lah. Kita ni hamba. Hamba tak memiliki apa-apa. Badan kita bukan milik kita. Milik Allah. Allah pinjamkan. Akal bukan milik kita. Allah punya. Allah pinjamkan. Semua milik Allah. Jadi, kalau ada rasa hamba tu tak ada sombong. Tak ada sombong. Bila ada sombong bermakna tak ada rasa hamba. Jadi tuan-tuan, bila lengkap 4 keperluan ni, Masya Allah. Kita ada tubuh badan yang sihat. Kita ada akal yang pintar, bijaksana. Kita ada emosi yang berkasih sayang, hormat, menghormati, menghargai. Kita ada spiritual yang betul-betul dekat hubungannya dengan Allah. Akhirnya hidup kita, kita akan jadi orang yang baik, yang taat, dan berjaya serta bahagia di dunia dan di akhirat. Itu yang kita minta doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nak berjaya dan bahagia di dunia, isi 4 keperluan ni. Tapi kunci utama dia yang akhir tu. Kalau keperluan fizikal diisi, intelektual diisi, emosi diisi, tapi spiritual tak diisi, tak mungkin berjaya dan bahagia di dunia, dan lebih lagi tak mungkin berjaya dan bahagia di akhirat. Saya harap jelas. Jadi yang kedua pendek dia, sebab dia terkait dengan yang pertama, iaitu diri kita dari sudut fungsi. Jadi kita ni, kalau Imam Ghazali kata, kita ada bahagian yang dinamakan jasmani dan rohani. Jasmani, fizikal kita. Rohani ialah pemikiran kita tadi, intelektual. Cuma Imam Ghazali dia tak sebut emosi, dia sebut nafsu. Dan kemudian kita punya hati nurani. Jadi tuan-tuan, jasmani kita ni sebenarnya tentera saja. Dia ikut perintah. Dia berfungsi dengan baik
bila dia ada intellectual, pemikiran yang baik. Pemikiran yang baik ialah pemikiran yang berilmu, dengan ilmu yang benar. Sama ada fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian dia ada nafsu yang baik. Nafsu yang baik ini bukan nafsu amarah, bukan nafsu lawamah, bukan nafsu mulhamah, tapi paling tidak nafsu mutmainnah. Kena usahakan tu. Macam mana nak dapat nafsu mutmainnah? Mujahadah. Lawan nafsu kita ni. Nafsu amarah ni dia suka buat kejahatan. Bila nak buat kejahatan, lawan. Akhirnya nafsu amarah bertukar menjadi lawamah. Masih lagi nak buat jahat, lawan. Akhirnya nafsu lawamah bertukar menjadi mulhamah. Lawan lagi, akhirnya nafsu mulhamah menjadi nafsu mutmainnah. Suka buat baik, tak suka sangat buat benda jahat. Bila buat benda jahat, rasa macam gunung mengempap. Bila dapat buat benda baik, syukur sangat. Dan insya-Allah kalau kita dapat didik nafsu kita ni, sehingga nafsu mutmainnah, maka dia berfungsi dengan baik. Nafsu ni perlu, dia tak boleh dibuang. Tapi dia kena dididik, baru dia berfungsi dengan baik. Baru dia jadi kuda yang hebat untuk kita tunggangi. Untuk menuju ke jalan kebaikan. Tapi kalau kita tak didik dia, dia jadi kuda yang liar. Syaitan guna dia, tunggang untuk bawa kita kepada kejahatan. Dan hati nurani, tuan-tuan, kita ada dua. Kalau kita baca buku, dia kata hati sanubari, hati nurani. Hati sanubari itu jantung. Hati nurani, itu yang kena isi dengan zikrullah. Dan insya-Allah kalau rohani kita ni baik, tentera kita ni, jasmani kita ni, dia buat benda baik. Mata kita jadi baik, telinga jadi baik, hidung jadi baik, lidah jadi baik, tangan jadi baik, kaki jadi baik, kemaluan jadi baik, perut jadi baik. Apabila ni rohani yang tiga ni, iaitu pemikiran menjadi penasihat yang baik, nafsu menjadi nafsu yang baik, dan hati nurani jadi hati nurani yang baik. Jadi tuan-tuan, yang dalam ni kena dijaga, tuan. Kalau dalam ni tak diurus atau mati, habis. Mati tu teruk sekali lah. Pemikiran mati. Jahil langsung. Nafsu mati. Macam nafsu haiwan je. Hati nurani kosong. Tak ada zikrullah, habis. Hidup jadi macam haiwan lah. Zahir macam manusia, tapi pegangai macam haiwan. Zahir macam orang Islam, tapi perbuatan macam orang tak Islam lagi dan tak beriman. Nauzubillah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat mengurus dan mentadbir diri kita dengan lebih baik. InsyaAllah, kehidupan yang singkat ini akan jadi lebih bermakna dan bernilai bila kita melangkah kepada kehidupan yang lebih kekal. Hidup dunia ni sekejap je. Paling lama pun 60 hingga 70 tahun atau bonus. Ada orang dapat 80 tapi dah tak larat juga. Betul? 90 dah tak larat. Tapi duduk dalam alam barzah tu lama. Anak saya meninggal tahun 2003. Umur dia masa tu Bang Ali 14 tahun. Sekarang ni dah 20 tahun dia duduk di alam barzah. Sebab kita tak tahu bila nak kiamat. Kan? Kalau kita kata aku harap aku duduk alam barzah 1 hari. 1 hari pun kalau tak betul persiapan kita, Allah tak beri kita hidayah dan taufik, 1 hari pun terseksa. Itu tak masuk alam di padang mahsyar nanti dan seterusnya. Sangat lama, tidak ada kesudahan, tuan. Buat persiapan sekarang, insya-Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar berjaya, bahagia dunia dan akhirat. Ampun maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Dan insya-Allah kalau siapa ada ke lapangan, saya kempen lah ada kuliah duha Ustaz Azim di Surau Balik Batu. InsyaAllah ini kuliah yang kedua beliau baru buka kitab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.